Sebab kadang kan kita kena tengok. Sebabnya kadang kita tengok sekarang dalam hidup kita ni, fikirlah apa benda yang kita nak buat. Dan dalam kita buat kerja ni, aku kena buat betul-betul. Tuhan akan bagi rezeki macam-macam. Cuma kita je kadang terlupa. Kadang kita bising 5 benda kita nak. Kita nak 5, Tuhan dah bagi 3. Kita sibuk nak 3 ni, kita sibuk nak 2 yang tak dapat ni. Kita bising 2 ni tak dapat atau benda lah, aku memang tak ada rezeki lah apa semua. Wah, rezeki lain Tuhan bagi. Contoh lah, sekarang dah ada keluarga bahagia. Betul? Contoh, kita ada keluarga bahagia, kita ada kedudukan dan kerja. Kita ada kerja, pangkat biasa lah, tak payahlah tertinggi sangat, ada kerja lah kan? Kemudian ketiga, kita ada jiran yang baik. Contoh okay. Tapi 2 benda kita tak dapat. Kita nak pangkat tinggi, nak duit banyak. Contohlah kalau dah watak Allah Ta'ala kata nak bagi kat kita. Contoh ni, Allah nak bagi, sekarang aku nak bagi kamu pangkat tinggi dan aku nak bagi kamu duit banyak. Saya nak tanya, nak ke tak? Nak ke tak? Nak ke tidak? Tuhan nak bagi ni, nak ke tak? Nak lah. Tapi Tuhan kata macam ni, tapi kalau aku bagi kamu ini, aku tarik kebahagiaan rumah tangga, aku tarik balik kejiranan kamu tadi, aku tarik balik tadi. Ramai lagi. Dia punya heboh tu kan, macam ramai tu kan. Betul lah tu. Bunyi macam ramai lagi kat atas tu. Dia punya berburak tu kan. Heboh tu. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan, terutamanya bagi Datuk yang atas kesibukannya masih lagi berkelapangan datang pada program hari ini. Dikatakan 4 bulan, 3 bulan sekali. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersama setelah sekian lama. Saya tak kemari. Saya mula tak ingat sangat surau ni, tapi bila menongak tu ingatlah. Kita ingatlah pernah ceramah sini kan. Satu-satu tempat yang saya ceramah kena menongak pandang atas kan.
Jadi alhamdulillah. Jadi apa-apa pun bak kata orang kan, pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkanlah berusaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Kapal layar bertiang 3, tapi sayang di hujung batang keempat patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Gajah Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa terlepas berjalan selalu. Terbang indah si kunang-kunang. Banyak botol pantun begini. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Pantun yang saya bagi pagi ni basic untuk kerja, kan? Untuk kerja, kan? Masa jangan dibuang, kan? Tu sebab saya pukul 5 pagi dah gerak pada rumah nak ceramah kat sini. Sembahyang subuh kat tol Sungai Besi, bukan dekat Palang tu lah, kat surau sebelah tu lah. Sebelum kau tanya, aku jawab dulu, kan? Jadi tak sangka pula lepas sembahyang subuh tu memang kenderaan pun dah mula. Kalau tidak dulu pukul 7 baru dia macam tu, ni 6.30 dah mula dah, kan? Jadi alhamdulillah, bila kita berada dalam dunia yang sementara ni, kita pilih untuk berada dalam majlis sangat baik. Kita solat hajat, minta macam-macam, minta aja, jangan risau. Minta aja apa-apa kita nak minta. Lepas dah minta tu pula kita doa, lepas tu kita baca Yasin sama-sama. Lepas baca Yasin kita kita doa lagi. Kita doakan, termasuklah juga untuk arwah sahabat-sahabat kita yang pergi dahulu sebelum kita. Kita akan faham tu kalau kita yang jadi arwah tu, kan? Kita jadi arwah, kawan-kawan kita doakan kita, kan? Besar maknanya, sangat besar maknanya, kan? Anak-anak, kadang-kadang anak-anak pun bila sebab kita menjadi arwah ni, jenazah ni dah jadi mayat ni, kita dah berada di dunia yang berbeza. Tapi bila dalam kubur tu dia tunggu tu, tak ada kau orang kirim apa-apa untuk aku tu. Masa mula-mula tu rasa rapat sangat. Mula-mula tu kan rasa kehilangan betul. Kehilangan. Pas minggu jauh sikit, pas bulan jauh sikit, pas 2 bulan jauh sikit, lepas 2-3 tahun lagi jauh. Kadang-kadang dah lalu dah ke depan ke tanah perkuburan tu, terlupa dia keluarga dia di situ. Sampai tahap tu, sebab dia berada di dunia yang berbeza. Itu sebab kalau orang dah biasa melazimi, beruntunglah kalau ada anak-anak dia, keluarga dia, sahabat dia yang ingat lagi dengan dia. Jadi nak biasakan tuan-tuan, contoh macam mak ayah gitu. Lepas sembahyang sedekahkan Fatihah walaupun mak ayah masih hidup. Doakan isteri, ya Allah, aku sedekahkan Fatihah ni untuk isteri aku, ya Allah, walaupun dia masih hidup. Ya Allah, aku hadiahkan, sedekahkan Fatihah untuk suami aku walaupun dia masih hidup. Walaupun niat kita cepatlah dia mati ke apa, tapi doakan. Kau marah sangat dengan lelaki kau kan, macam tu, doakanlah yang kebaikan untuk dia, macam tu. Ini tunggu mati pun bila kita tak biasa tu jadi terlupa tu. Daripada hidup lagi memang dah sedekahkan Fatihah, niatkan yang baik-baik. Hari ni tajuk dia bekerja dengan amanah menuju kejayaan. Tak silap saya macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Tajuk ni memang kehendak penganjur lah, ya? Dia karang apa teragakkan kepala, dia buat lah macam tu tajuk, kan? Pernah sekali tu tajuk tu kan, betul kan tajuk dia, kalaulah ku tahu. Tajuk dia macam tu. Saya tanya nak bawa apa tajuk ni, saya tanya JK Masjid, pandailah pun ceramah, dia kata. Bayangkan tu, macam ni tak apalah, nampak lah juga kan pasal amanah kan. Yang ni kalaulah ku tahu, dia kata kan. Tapi tak apa tuan-tuan, amanah ni Nabi sebut apa? Dalam satu hadis Nabi beritahu, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Saya ulang balik. Tak beriman orang yang tak melaksanakan amanah, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya.
Amanah dah tentu, bila ada janji, ada kerja, siap ada ikrar integriti, sign, tonyok, contract of service, contract for service, ada janji. Kalau orang tu tak ikut janji, orang tak beragama. Macam tu. Ada amanah dia bagi, dia tak melaksanakan ikut amanah, maka dia tidak beriman. Seperti mana kita lihat, ini ada kaitan dengan integriti. Integriti sekarang ni memang musim integriti. Saya pernah diminta berceramah kepada SPRM tajuk integriti. Saya cakap, bukan kau patut ceramah tajuk ni kat aku. Dia orang cakap, dia kata nak baca mana ustaz, dia kata dukun dalam tak laku, kena pakai dukun luar, dia kata kan. Macam itulah. Tapi integriti ni apa dia? Jangan risau, penceramah dia kalau tanya, dia jawab balik semula. Dia jawab sendiri. Saya pernah ceramah maulud di satu masjid dekat Kuala Pilah, tak payah sebut masjid mana. Saya ceramah, saya tanya apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Makcik ternyahut, nak ceramah lah, tanya pula, dia kata. Jadi sebelum aku kena jawab macam tu, baik aku jawab sendiri. Macam tu. Jadi makna kata dalam bab kita tengok macam mana beberapa firman Allah. Allah beritahu apa? Allah beritahu bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah, padahal dahulunya kalian mati, maknanya belum lahir. Kemudian kalian dilahirkan, kemudian dimatikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pula pada hari akhirat untuk diberikan balasan bagi segala yang telah kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Itu satu. Kedua, begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, tiap yang bernyawa pasti akan mati, pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian, dan barang siapa yang berjaya masuk ke dalam syurga dan mengelakkan diri daripada api neraka, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, ni ayat dia yang penting ni, dan ingatlah sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maknanya kalau rasa senang, memperdayakan. Contoh, bila start dia ceramah cari dinding, percaya cakap saya, itu ada serangan yang memperdayakan. Kejap lagi dia mulalah ke depan balik contoh, apa kan? Contoh tak, janganlah beralih, ni contoh aja. Contoh aja. Jadi macam itulah, saya jenis macam tu je. Pahala tak sama. Mana sama orang sandar kat dinding dengan orang duduk depan? Tak sama. Beza. Nak sangat tengok Samsul debat, tapi kau duduk belakang. Contoh pada yang duduk dekat yang tu, tu ikhlas. Yang duduk yang dekat yang open macam tu kan, dia tak ada dinding. Jadi dengan harapan dia balik orang tak perasan. Macam itulah. Macam tu. Macam itulah kan. Macam tu. Jadi sesungguhnya dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Kita beli kereta, rasa syok, kereta baru, siap tanda tangan, pegang kunci besar. Lepas tu selang bayar kali pertama je dah mula boring lah. Aduh, bayar. Dah sampai dah due date kena bayar duit kereta. Kan? Baru teringat, dulu kereta dulu elok lagi. Aku pergi buat hutang baru, berapa lagi mahal. Kereta baru biasa lagi mahal pada kereta lama. Macam tu lah. Masa tu lah dia seronok tengok kawan dia. Kan? Naik motor lah. Seronok naik motor, cepat sampai rumah. Hujan pun hujan lah. Hujan pun air, bukan api. Lepas tu keluar cerita, kita tengok kawan-kawan kita accident naik motor. Oh tu lah, aku dah cakap jangan naik motor. Kemalangan tu, risiko dia tinggi, dia cakap tu. Tak, dia kan kira macam tu. Orang tu naik motor sampai pencen, okey je. Tak ada masalah pun. Orang tu naik bas mati, turun bas kena langgar. Lagi besar kenderaan dia naik. Dia bukan cerita macam tu kan. Macam kita pergi hospital kan, tengok orang tu oksigen, kita pun tengok. Aku rasa tak besok lusa tu. Dia cakap dia cakap dalam dia berbual dengan kau, itulah aku dah cakap dah, teruk tu, sian. Keluar dari hospital, tak pandang kiri kanan, kena langgar ke taksi tu, mati. Orang yang tadi, yang oksigen tadi, hidup, besok aja asin tu dia. Tu dia cakap apa? Tu saya kata tadi, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Itu cerita dia. Ada orang tu tengah dengar ceramah mati, ada, tapi mati sementara. Macam tu kan. Maknanya dah kadang-kadang betul dekat rumah payah nak tidur.
Dekat surau ni senang betul, tegak-tegak dia boleh tidur. Tapi itulah, dia ada satu ayat. Kalau kita baca, kalau orang duduk depan, dia bercakap, dia baca satu doa, orang yang dengar segar, hilang ngantuk dia. Orang kat depan baca. Pernah tak ustazah kuliah duha aja? Pernah? Doa tak pernah. Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu tegak, dah habis ke? Tapi saya belum baca lagi, saya bawa ajar, saya belum baca lagi, saya bawa ajar aja. Menyalin yang tak tahan kan. Jadi itu tadi kesenangan yang memperdayakan. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad, maka Jibril beritahu. Maka Jibril beritahu apa? Maka Jibril beritahu Nabi supaya sampaikan kat kita ni lah, supaya akhirnya sampai kat kita. Apa dia? Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Satu. Kedua, cintailah, sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Faham mau perempuan? Nak menjawab tak menjawab, Mak? Kenapa perempuan kata? Aku tak dengar, aku dengar lah. Kenapa perempuan? Kita jangan memunyakan suami itu macam kan? Kalau Allah nak ambil bila masa je. Faham? Sementara je, tahu? Hidup dalam dunia ni, ingat satu perkara. Jangan tamak, kongsi tak apa. Boleh orang perempuan? Nak tengok? Ngeleng. Orang perempuan ni dia tak mencuri, dia tak membunuh, dia tak menipu. Tapi satu benda orang perempuan ni tak boleh buang daripada diri dia, sangka buruk. Maksud saya jangan tamak, kongsi tak apa. Semua benda kalau kita boleh share. Sedekah dengan orang. Makanan kat luar nanti kalau ambil, rasa-rasa tak habis makan seorang, kongsi. Itu maksud saya. Bila tegur marah, perempuan kena, tak ada masalah. Orang lelaki relax dah tadi. Tak ada apa. Faham? Contoh. Jadi sayangilah, cintai siapa saja suka hati kamu sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Jelas, mak ayah kita, adik-beradik kita, sampai masa kita akan tinggalkan. Tak dia tinggalkan kita, kita tinggalkan dia. Suami isteri, tak cerai hidup, cerai mati. Itu je. Dan begitu juga yang ketiga, perbuatlah suka hati kamu. Ini mustahab. Buatlah apa kamu nak buat. Kerana kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Sebesar-besar perbuatan, sekecil-kecil perbuatan, semuanya akan dibalas. Itu sebabnya kita cerita tentang amanah. Dia disebut kemuliaan seorang insan. Jibril sambung lagi. Kemuliaan seorang insan dilihat kepada kemampuannya bangun malam untuk beribadah kepada Allah dan keperkasaannya. Penting ni. Kekuatan seorang manusia itu adalah ketidakbergantungannya kepada makhluk Allah yang lain. Kita selalu cakap tu, harap-harap Datuk nampaklah kerja aku, boleh naik pangkat. Percayalah kita akan kecewa. Kita harap pada manusia, kita akan kecewa. Abang cuba jangan buat macam ni. Kalau abang buat perangai, siap abang, kita akan kecewa. Minta pada Allah, jaga suami kita, kita takkan kecewa. Faham? Orang lelaki pun macam tu. Jajak telefon, buat apa tu? Sediakan. Cepat salam balik. Salam. Bini lawa, susah hati dia. Contoh, awak kerja ni, minum dengan siapa ni? Keluar kat mana ni? Semua tanya. Ya Allah, tolong jagakan isteriku untukku, ya Allah. Macam tu. Itu yang banyak berlaku. Hati tercarik luka tu. Alah, drama yang Zara Zia berlakon tu lah dengan siapa? Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Macam tu lah. Saya tak tengok untuk drama ni. Orang share. Dah okey. Dah kena sihir ke perempuan kan? Alah, menyampah lah, aku tak tengok. Menyampah lah aku perempuan. Itulah, kita ni kena jaga amanah. Kadang kita kadang mandu bawa kereta. Contoh, buat kereta, nampak traffic light menyala merah, countdown 120 saat lagi, 119, 118, 117, 116, pukul 12 tengah malam. Traffic light tu CCTV apa pun tak ada.
Dan tak ada satu umat pun bagi itu. Saya nak tanya orang perempuan, lelaki diam. You all akan tunggu ke atau jalan aja? Tengok orang perempuan. Saya nak tanya orang lelaki, you all akan tunggu ke jalan? Tunggu. Itu beza. Itu beza lelaki dan perempuan. Dan orang perempuan respon apa? Tak penat ke jadi munafik? Dia kata, dia kata ayat dia. Orang perempuan, dia kan boleh. Kita buat baik, leh, ada je. Susah betul. Suami pergi masjid, abang pergi masjid nak mati pun tu ni, tu salah. Macam tu kan, tu macam-macam. Jadi makna kata hari ni kita cerita tentang amanah. Amanah ni satu perkara yang mana kita buat satu, kita tidak mengurangkan hak orang lain. Kita buat satu dengan sebaik mungkin, iaitu menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan juga tidak mengurangkan hak orang lain. Itu amanah. Bekerja, dah memang kerja kita, SOP-nya setakat tu je buat tu, janganlah lebih-lebih. Jawatan apa? Jawatan sebagai dispatch, hantar surat je lah. Jangan cakap, saya tak hantar surat ni, saya nak kena chair meeting. Apa hal? Kau chair meeting apa? Kata, saya dengan board director tu saya kena masuk. Kata, sebab asyik-asyik tak jemput, kali ni saya kena datang lah. Saya kena maklumkan kehadiran saya. Tak boleh lah, ikutlah kapasiti masing-masing. Kalau dia pergi juga, dia ambil hak orang, sebab hak dia tak ada dalam tu. Contoh kan, macam saya dulu jadi pengarah undang-undang, kena jaga bab undang-undang je lah, jangan habis hal-hal lain pun saya nak jaga. I'm a legal advisor, once. Jadi saya dulu kerja jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Akhirnya saya dah tak tahu mana satu part time, jadi saya kena bersara lah. Saya bersara. Jadi sekarang ni untuk makluman, kenapa saya datang ceramah, sebab dah tak ada kerja. Datanglah ceramah, macam tu lah kan. Ya, sibuk sangat. Dulu mula saya kerja, lepas tu saya ambil cuti tanpa gaji setahun. Tak sampai 9 bulan bos panggil kerja balik semula. Sebab dia kata second man tak sama. Boleh advice dengan pengarah punya advice dengan second man tak sama. Kena masuk kerja balik. Masuk kerja, dunia dah tak sama. Sebab apa? Sebab orang yang datang meeting semua terperanjat. Asal nak Samsul debat meeting dengan kita? Wahal sebelum ni saya ada je meeting tu. Cuma cuti 9 bulan je, dia orang tak perasan. Macam tu lah kehidupan. Macam dulu lah, saya selalu je datang kat Daya Bumi ni, dekat pos ni selalu datang. Tapi orang buat tak tahu je masa tu. Sekarang ni ambil gambar. Sekarang kan macam tu kan. Dahsyat betul. Sekarang kan zaman dah berubah. Macam tu lah. Jadi lepas tu saya pun kerja balik semula. Kerja siang, malam ceramah. Siang kerja, malam ceramah. Satu Ahad langsung tak duduk rumah. Kerana yang ceramah je jauh, terpaksa ambil cuti. Bos tak kisah, pergi cuti. Tu yang kata banyak betul masa saya kat luar. So saya terfikir sendiri dari segi amanahnya macam mana saya kerja. Walaupun saya ambil cuti, walaupun kebenaran, tapi orang tak dapat khidmat saya dengan optimum. So saya kena ambil keputusan, pilih. So saya pilih untuk bersara pilihan. Saya dah dekat bersara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Macam tu lah. Kalau hotel biasa tak dapat. Aku pergi Concord pun gelaknya kan. Ustaz yang buat kelakar lah, Ustaz kita tak pandang lah. Sabar tak kan. Kat pencen pun tak pandang kan, tak apalah kan. Jadi macam tu lah, amanah ni jaga kan. Begitu juga tanggungjawab pula, risiko untuk dipersalahkan kalau kita tidak melaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang kena ada? Pertama sekali dalam bekerja melaksanakan tugas kita, kena buat yang terbaik. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Walaupun tak ada dalam agreement tu tulis, sign contract of service, contract for service tu tulis mestilah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin ke, contoh lah. Tapi sebenarnya dalam hadis dah sebut baik, teliti dan sempurna. Allah suka. Nabi dah sebut. Jadi tak sepatutnya kita orang Melayu, kan selalu orang sebut Melayu, biasalah Melayu lambat Melayu, dia kata. Kontraktor Melayu, saya ingat ni biasa Melayu, dia kata. Asal lambat datang, penceramah aku 9 dah datang, biasalah Melayu. Dia cakap macam tu, bukan saya cakap, saya okey je kan.
Melayu. Saya buat rumah, buat bumbung, panggil kontraktor Melayu kan, pasang pos kat depan. Pasang bumbung tu dia dah tembuk lubang siap-siap. Rupanya tak selari dengan palang tu. Tak apa Ustaz, kita cover dengan skru, dia tutup dengan skru. Masalah bila hujan menitik-nitik. Melayu kata. Lepas tu dekat gutter, tempat laluan air hujan kan, air kan. Sekali hujan lebat, oh alhamdulillah boleh kita tengok. Okey tak air ni? Gutter kau ni terbaik. Air tak keluar. Mana pergi air tu? Mesti ramai orang nak order gutter macam ni. Saya cakap dengan dia, alamak ustaz ni sindir ni, dia kata. Air tak turun. Rupanya bila tinjau bertakung dekat tengah. Sebab dia, saya cakap kau pakailah penimbang air tu, biar sengit sikit turun dah air tu. Tak sepatutnya penceramah hajar kontraktor. Saya kata, oh tak susah Ustaz, senang je ni. Dia tebuk di tengah tu, dia hantar majiran. Ustaz bincang orang sebelah. La ilaha illallah. Saya suruh dia betulkan balik. Saya kata, tengok rumah Cina depan tu. Saya kata, ada tak macam ni yang kau buat ni, tebuk tengah? Tak ada. Jangan susahkan jiran sebelah. Kata. Saya ingatkanlah sikit, turunkan sikit. Sudahnya dia buat macam gelongsor. Lepas tu saya lantik kontraktor lain, betulkan balik. Tapi betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Problem macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Saya tanya. Betul ke tak? Betul. Cuma bila Melayu ada nilai tambah Islam kan, baca Yasin hari Isnin, sembahyang hajatnya dengan doanya, dengan cocok-cocok ni, lepas tu dah habis dengan cepat kan, masuk waktu zap cari dinding, maknanya istiqamah. Maknanya tak sepatutnya kita macam tu. Faham tak? Bila ada nilai Islam, patutnya jadi baik, teliti, sempurna tu dalam diri kita. Dia tak main lah cincai-cincai, janji siap, janji ada, ayat dia tu. Okey lah, janji ada kan, asal boleh kan, boleh tu, okey tu, alright lah. Daripada tak ada, dia kata ayat dia kan. Sebenarnya yang kita kena buang dalam diri kita. Tu sebab anak kita jadi macam tu. Macam sekarang kan, kita cakap dengan anak kita masuk kelas kan, kita siap pesan dengan cikgu, boleh tak pastikan anak saya ni kedudukannya dalam kelas duduk kat mana? Depan. Anak duduk depan sebab takut dia tak fokus. Bapak duduk belakang. Contoh. Sini tak apa sebab belakang dengan depan tak jauh sangat kan. Macam tu kan. Tak apa, aku siapkan jawapan untuk korang, tak apa. Saya dah cakap banyak kali, dia tak berganyak habis tu, dia tetap kekal. Ini soal prinsip, dia katakan. Dia dah mula panas dah tu, tak apa. Jadi makna kata amanah ni kena ada dalam apa juga pelaksanaan tugas kita. Pelaksanaan tu sebab kita tengok salah guna kuasa, kita tengok penyalahgunaan wang kan, dan sebagainya. Bukannya orang tak tahu, bukannya tak ada ilmu tu, ada, tapi dia buat juga sebab apa? Tadi, kesenangan yang memperdayakan. Itu sebabnya kita kena perbetulkan setting kita. Itu sebabnya kita dengan nilai agama ni, kita betulkan setting kita, kita ada Allah, kita ada Tuhan mematikan kita. Kita ni amanah ni, buat kerja ni kena ada satu prinsip, nama dia ihsan. Ihsan ni, kita buat satu perkara seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalau pun kita tak nampak Tuhan, kita yakin Tuhan nampak kita. Contoh, kita dapat tengok kat restoran kan, kedai makan kan, bila toke tu duduk dekat cashier, macam mana cara dia kerja? Dia lap meja, bawah meja pun lap, angkat terbalik, siap tiup, tengok dengan siku lagi buat tu lap. Lepas tu pastikan setitik air pun tak nampak. Minggu depan bosnya tak ada, dia masih kerja macam tu. Bagus ke tak bagus? Sebab ada CCTV. Macam tu lah kan. Jangan cepat sangat, sabar dulu. Dia ada CCTV. Tapi maknanya CCTV tu lah maksudnya, walaupun dia tak nampak bos dia yakin bos dia nampak dia. Sebab CCTV. Macam sekarang saya ceramah ni kan, hati-hati ni cakap ni, sebab ada orang di tempat lain live tengok kita. Di mana? PJH ada, di seluruh dunia sekarang tengok kita, saya live. Iya, betul, jangan main-main kan. Serbat international. Iya. Baru ni saya baru balik daripada Sabah, Sarawak, yang Kristian pun kena saya.
Ustaz selalu dengar ceramah Ustaz, tapi saya Kristian. Saya kata bila kau nak mengucap nantilah, dia kata. Saya jenis macam tu ya. Saya cakap dia kan ajar. Tapi tak apa, jangan risau, ceramah saya senang difahami. Jadi mana kata kalau kita tengok dari segi tu, kerja kita semua diperhatikan. Dalam kerja kita ni, kita kena ingat macam mana pesan Nabi pada Abdullah bin Abbas, Imam bin Abbas. Apa dia pesan? Nabi pesan, Nabi pegang dada dia, Nabi doakan Allah ma'afaqihu fiddin wa alimhu ta'wil, kan, semoga dia mudah terima ilmu, kan, terbuka hati dia. Dan begitu juga satu pesanan yang penting yang boleh bagi kesan pada kita juga, iaitu Nabi kata apa? Seandainya seisi dunia ini berhimpun, satu dunia ini berkumpul dan nak memberi keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang dah pun Tuhan tentukan untuk kamu. Seandainya satu dunia ni berhimpun, berkumpul nak memberikan mudarat pada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan izinkan untuk kamu. Jadi janganlah kita bergantung pada manusia. Ya, kan, minta lah bos nampak kerja aku, minta lah aku dapat, minta lah dia orang bagi aku markah tinggi, mudah-mudahan aku dapat naik pangkat. Kita minta dengan manusia, kita akan kecewa. Nampak tak? Rezeki masing-masing. Rezeki ni macam-macam. Ada orang rezeki naik pangkat, ada orang rezeki duit, ada orang rezeki suami handsome, ada orang rezeki isteri taklah lawa sangat, tetapi masakan dia lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging. Macam mana buat? Contohlah kan, mana hebat dia. Ada orang rezeki dia anak, ada orang rezeki cepat kahwin, jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang rezeki dia lambat kahwin, jambatan dia panjang tapi dapat yang terbaik. Ada orang rezeki dia jambatan tu dah lah pendek, banyak kali pula tu, maknanya rezeki dia. Ada orang langsung tak ada jambatan, dia tak kahwin, tapi Allah bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Macam-macam rezeki. Ada rezeki adik-beradik tak ramai, tapi kawan-kawan macam adik-beradik. Nampak tak? Tengok semalam kita tengok Allahyarham Hamdan senario kan, bila dia meninggal, ya Allah ramainya orang sayang dia, ramai yang suka dia. Dulu arwah Abang Boceh 3 bulan orang tak habis lagi mengulang kubur dia. Ramai-ramainya orang pergi ke kubur dia, sebab dia banyak tolong orang. Baru orang tahu yang use jambu dulu kan, orang kutuk-kutuk dia kan, tak apa benda tak lawak pun benda. Ada orang kutuk dia, rupanya sumbangan dia pada rumah anak-anak yatim, dia tidur dengan anak-anak yatim tu semua, barulah orang tahu. Contoh tu. Sebab kadang kan kita kena tengok. Sebabnya kadang kita tengok sekarang dalam hidup kita ni, fikirlah apa benda yang kita nak buat. Dan dalam kita buat kerja ni, aku kena buat betul-betul. Tuhan akan bagi rezeki macam-macam, cuma kita jangan terlupa. Kadang kita bising 5 benda kita nak 5, Tuhan dah bagi 3. Kita sibuk nak 3 ni, kita sibuk nak 2 yang tak dapat ni. Kita bising 2 ni tak dapat atau benda lah, aku memang tak ada rezeki lah apa semua. Wah, rezeki lain Tuhan bagi. Contohlah, sekarang dah ada keluarga bahagia, betul? Contoh, kita ada keluarga bahagia, kita ada kedudukan dan kerja. Kita ada kerja, pangkat biasa lah, tak payahlah tertinggi sangat, ada kerja lah kan. Kemudian ketiga, kita ada jiran-jiran yang baik. Contoh okay. Tapi 2 benda kita tak dapat. Kita nak pangkat tinggi, nak duit banyak. Contohlah kalau ada harta, Allah Ta'ala kata nak bagi kat kita. Contoh ni, Allah nak bagi, sekarang aku nak bagi kamu pangkat tinggi dan aku nak bagi kamu duit banyak. Saya nak tanya, nak ke tak? Nak ke tak? Nak ke tidak? Tuhan nak bagi ni, nak ke tak? Nak lah. Tapi Tuhan kata macam ni, tapi kalau aku bagi kamu ini, aku tarik kebahagiaan rumah tangga, aku tarik balik kejiranan kamu tadi, aku tarik balik tadi, kamu ada kerja tadi. Sebab kita duit banyak, kita dah tak kerja. Siapa tanya? Tanya orang, boring tak ada kerja ni. Iya. Tanya tiba-tiba tak ada isteri, tak ada anak. Cakap berapa orang, ada orang duit banyak tapi hidup seorang-seorang. Ada. Isteri tinggalkan dia, anak-anak pun tak nak kat dia. Contoh. Seberapa lama kita nak melongkat langit? Ada orang berkata, aku okey, aku dengan duit aku banyak, aku boleh bahagia. Bila hantarlah kau. Tak ada. Sampai satu tahap dia sakit, dia akan terbayangkan anak-anak dia, dia terbayangkan isteri yang selama ni jaga dia. Orang perempuan nangguk terus. Orang perempuan pun sama. Bila dia minta cerai, orang perempuan dia memang hobi dia.
Kalau bergaduh kan keluar tu. Saya tak kira. Lepaskan saya. Tu ayat. Macam tu lah gaya dia. Dia tu. Tapi orang perempuan ni dia sekadar menyebut kadang-kadang. Dia tak niatkan pun. Lepas tu bila kena cerai, sampai hati awak ya. Bukan kau yang minta tadi. Contohlah. Itu banyak berlaku kan. Banyak berlaku dalam yang saya tanya. Lepas tu, bila dah jadi ibu tunggal, dia rasa sekarang senang. Tak payah fikir hari pertama. Lepas 2-3 bulan, berus niaga dengan orang minta tolong, kena sound, kena serang. Yang kau gatal dengan lelaki aku kenapa? Wahal tak ada apa-apa pun. Sebab status ibu tunggal. Contoh, susah betul tak ada suami ni. Baru tahu susah tak ada suami. Sebenarnya itu je manusia. Dia hanya terfikirkan tu setelah sesuatu tu tak ada dalam diri dia. Itu keadaan dia. Macam tu juga kerja. Bila dah hilang kerja, aduh dulu dah elok-elok kerja, kenapa lah aku buat perangai. Itu sebabnya hargai. Bahagia ni bukan tengok apa yang kita ada. Tak. Saya ulang bahagia bukan tengok pada apa yang kita ada. Tapi bahagia ni melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Nampak? Kita dah ada suami, sudahlah. Kau sibuk nak makan ubat, nak kurus-kurus. Kenapa? Orang perempuan, kenapa? Nak ubat-ubat kurus. Kalau suami tu kadang dia terpaksa sebab isteri dia suruh. Abang cubalah kurus sikit. Katilnya nak berbunyi lah. Dia kata. Contoh, yelah abang kuruskanlah. Kuruskan badan kerana apa? Sebab nak mudah produktiviti. Senang solat, ibadah senang, kerja pun aktif. Itu patutnya. Kena orang perempuan. Kenapa nak kurus? Biar lawa sikit. Tak ada kena-mengena. Kecantikan dan kurus tak ada kena-mengena. Kalau dah muka tak boleh belah tu, dia tetap tak boleh belah tu. Walaupun kau kurus, faham? Kalau dah lawa tu, lebar pun, cun lah dia, muka dia, aku suka tengok muka dia, betul? Walaupun dia lebar. Itu sebab orang lelaki ambil gambar, kelas. Orang lelaki ambil gambar, kelas, melambak-melambak lah. Orang lelaki. Orang perempuan mesti ajak, sini lah. Sini Zat, dia kepik-kepik. Kau dah gemuk-gemuk je lah, kau nak cover dengan apa? Tak payah. Faham tak? Ni saya cakap tu terang je. Syukur. Jadi dalam diri kita ni 5 dalam kehidupan kita ni, 5 aspek kena ada kalau kita nak bahagia dengan amanah ni. Bersatu, sabar banyak hidup kita. Kerja sabar, kena buat kerja buat. Kau je kena. Tu biasalah, syaitanir rajim kan ada. Wakil-wakil setan memang ada setiap department, jangan risau. Tiba-tiba ada peluang kenaikkan pangkat. Jawatan kosong ada 2. Yang ada kemungkinan dapat 30 orang. Kita pun minta. Sekali kita tak dapat. Mula-mula kita boleh terima, kita redha dah. Okeylah, tak dapat tak apa, belum rezeki lah kot. Datang wakil setan ni. Bukan betul engkau ke dapat? Ya Allah, aku mati-mati sangka engkau nampak ayat dah. Kita daripada boleh terima dan langsung tak boleh terima. Aku tengok sendiri Datuk sign nama engkau. Mesti ada tangan-tangan gaib ni. Kau kena aware sekarang. Jangan. Dah laga-lagakan orang semua, jangan. Nampak? Sabar je. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita mungkin pangkat tinggi. Tapi Tuhan bagi kita suami yang romantik. Contoh, tak terbayar dengan duit. Nampak tak? Suami balik rumah Sayang. Isteri kata, abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang sehari. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Masalah dia orang tu. Bila sebelum kahwin, cuba tanya, nak suami macam mana? Nak suami yang sweet, nak suami yang funny. Tapi bila dah kahwin, dia lupa benda ni. Bila suami sweet sikit, I rindu kat you lah. Ni nak mati apa? Bila buat kelakar, awak tak boleh serius ke? Jangan sampai sweet suami kita dan funny dia dihargai oleh orang ketiga. Remember that.
Lepas tu perempuan lain pihak ketiga pun cakap, mesti wife you happy kan, you funny, you sweet. Kalau I lah, I sanggup bergolok gandai biar dapat suami macam you. Apa yang lelaki tu cakap? You je cakap macam tu. Wife I tak pernah appreciate I. Aku kena lakon kan biar kau faham. Macam tu. Betul. Ini realiti. Ambil ringan jangan. Ayat. Lepas ni tak kelakar pun kau gelak je. Sabar. Saya tanya abang Asyad Muslim, macam mana dia boleh handle isteri dia? Dia kata tak ada apa pun Ustaz, 10 yang kena ada. 10 apa dia? Yang pertama bijaksana, nombor 2 sampai nombor 10 sabar, dia kata. Betul ayat dia. Mana sabar tu kena banyak betul. Iya. Sabar nombor 1. Kedua yang kena ada adalah apa benda? Syukur. Terlupa pula. Kena syukur banyak-banyak. Aku ada kerja. Nabi ajar kita. Kenapa manusia tak syukur? Ada 2 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Kalau kita ada dua-dua ni, kalau kita belajar tengok apa yang kita ada dan belajar tengok orang susah pada kita, kita akan sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Bila kita naik kereta kan, hujan lebat, ya Allah hujan lebat, tengok orang tu naik motor kan, sini yang perempuan belakang peluk suami dia, dia kata ya Allah syukurlah aku naik kereta, jam-jam pun tak apalah, tak ada kena hujan. Nampak tak? Macam tu, sentiasa tengok lagi susah. Naik kapal terbang, naik flight KL pergi Kelantan, Kota Baru, sejam je. Ada orang boleh sebut tu, kecil kapal terbang ni, la ilaha illallah. Saya cakap ni, bang kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. Syukurlah naik kapal terbang. Orang tu naik bas, terantuk-rantuk kepala kat dinding bas, tak sampai lagi. Belum. Tinjau kat tingkap, nampak orang tu naik kereta. Ya Allahu Akbar. Kesian dia bawa kereta tak boleh tidur. Nampak tak? Nak percaya, tanya orang lelaki, jangan tanya orang perempuan. Orang lelaki je boleh sahkan ni betapa penatnya drive daripada KL ni sampai ke Kelantan. Allahu Akbar. Walaupun naik LPT kan, iya. Orang perempuan tak apa bang, saya teman abang. Betul-betul tudung, baru selekoh pertama. Bukan semua, saya tahu. Orang naik kereta, syukur naik kereta. Orang tu naik motor. Orang naik motor, syukurlah naik motor. Sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal, syukurlah naik basikal. Sebab teruk-teruk naik basikal, belum pernah lagi roadblock polis tahan dia. Berhenti. Mana ada basikal? Mana ada? Dia yang sama polis, kering tu tak nak tahan kau. Kau jalan. Orang naik basikal, syukurlah naik basikal. Orang tu jalan kaki. Orang yang berjalan tu syukurlah masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring tak boleh jalan. Dan terbaring tu pula, syukurlah masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati, tak ada syukur kat dah habis. Syukurlah dah mati kan, tak ada, dah habis. Makna tu sebabnya belajar mensyukuri nikmat. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada orang nak minta cuti hari ni sebenarnya, ada orang minta cuti tapi tak lulus. Bengang dia gitu. Hikmah ni rupanya hari ni dapat dengar ceramah Samsul debat. Contoh kan, dapat tengok. Dia dah update dah status tadi, aku nampak tadi aku baca. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Lepas tu ada orang komen, untunglah. Macam tu lah. Dia berlumba nak tengok siapa yang jumpa dulu. Ada hikmah. Accident, ada hikmah. Rupanya dapat berehat di rumah, dapat tahu isteri layan kita macam mana. Hikmah dia. Nampak tak? Nampak gambar Samsul bab macam mana? Pelaburan patuh syariah, bayar 300 dapat ribu-ribu. Kena tipu ramai orang. Habis duit berbelah ribu dekat orang Felda, ramai kena. Tapi hikmah dia apa? Dia kena tipu satu hal. Hikmah dia pertama, lepas ni dia tak akan tertipu lagi dengan pelaburan ni. Yang kedua, baru dia sedar bila dia susah, siapa yang datang tolong dia.
Itu dia hikmah dia sesat dia. Itulah Nabi kata hebatnya umat akhir zaman ni, bila dapat nikmat dia bersyukur, bila berikan ujian dia bersabar. Itu Nabi kata percaya pada hikmah. Adalah benda baik Tuhan nak bagi ni. Basah kena hujan, kita pun aduh nak berhenti dululah, teruk sangat basah, lencun ni berhenti dekat bawah flyover tu. Berhenti buat flyover tu, tukar baju, terjumpa kawan. La ilah Allah kau. Sama kawan, member daripada darjah 1, lama dah tak jumpa. Dan sekarang umur 45 tahun. Teruk betul. Lama betul tak jumpa. Member darjah 1. Macam kenal ya. Awak orang mana? Awak orang mana tanya. Nampak tak? Hikmah dia ada. Ya. Datang orang ketiga dalam rumah tangga, ada hikmah dia. Sebab apa? Menguji sejauh mana kita mempertahankan rumah tangga kita. Bukan minta, jangan minta kan, tapi maksud saya adalah ujian. Nampak tak? Kan? Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang taurang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Mesti kan ada ujian. Mana rumah tangga tak ada ujian? Kan? Itulah dia. Ada orang cakap serbat bersanding kat Temeloh baru-baru ni. Orang ajar betul. Aku rasa aku pergi makan ikan patin je gitu. Orang bawa cerita, ya sabar apa banyak. Percaya pada hikmah. Makna tu mendewasakan kita. Hikmah dia. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Itu dia. Yang keempat, redha. Apa maksud redha? Saya akan jawab sendiri. Redha ni menerima dengan hati yang ikhlas. Beza dengan pasrah. Pasrah menerima dengan hati yang sakit. Nak bagi faham pasrah macam ni. Contoh saya lakonkan sikit. Ni pasrah tau. Nak buat macam mana kan? Dah itu jalan yang suami akak pilih. Tak ada perempuan boleh terima keadaan ni, tapi akak terpaksa terima. Dia dah buat dulu kan. Allahu Akbar. Mana tu pasrah. Itu pasrah. Itu pasrah Redha pula macam ni. Yalah kan, mungkin dah ni rezeki akak, dah dia buat macam ni, cuma akak doakan mudah-mudahan suami akak dia berikan petunjuk supaya dia mampu berlaku adil, jaga kebajikan isteri dia, dan pastikan kami tidak diabaikan. Itu je permintaan akak. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Walaupun kau berharap tadi contoh tak, itu hanya sekadar untuk rujukan akademik saja. Okey. Jadi macam itulah dia cerita. Itu contoh redha. Maknanya dia terima hati ikhlas. Aksiden pun terima. Allah, nak buat macam mana kan, dah aksiden. Kalau tidak tu tak dapat aku rehat. Ni lah cara aku nak rehat lah. Aksiden. Yalah, dapat aksiden. Tapi janganlah minta rehat dengan aksiden kan. Maksudnya bila Allah dah bagi tu, terima. Covid, ya Allah kau kena Covid weh. Mana? Kan, ni lah masa aku dapat di bonding dengan family aku semua. Wih, nanti family kau berjangkit lah. Yang semua Covid. Jadi kami sama bersama dengan geng-geng Covid. Iya, Alhamdulillah dapat makan sama, dapat tahu macam mana keadaan kat rumah. Iya. Dan yang last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlasnya buat sesuatu dengan tidak mengharapkan apa-apa juga balasan. Tu nanti kita akan sentuh lagi. Jadi apa yang kena ada dalam bekerja? Pertama, jujur, jangan menipu. Ni ciri-ciri ni antara benda kena buat. Jujur, jangan tipu, jangan. Bos tanya, sekarang you kat mana sekarang? Saya dekat site. Macam mana aku tak nampak engkau? Aku pun dekat site sekarang ni. Kau jangan main-main. Bos ni dia ada deria yang ke-6 ke-7 tau. Saya dulu masa jadi pengarah, kalau pergi kena meeting kat Putrajaya ke KL ke, saya akan cakap dengan driver saya, kata singgah dulu, minumlah situ. Tempat saya minum mesti budak saya di situ. Budak buat puasa tu, satu van duduk situ. Dan bila saya sampai, saya pergi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam bos. Kita nak sudah ni, air penuh lagi. Apa masalah? Relax. Kalau tak bersalah, relax lah, duduk lah. Silap bos akan bayarkan. Duduk aja. Nampak sangat buat salah kan? Tu dia cerita dia. Jadi jangan tipu bos dia. Bos tanya cakap je. Awak kat mana sekarang ni? Saya kat luar bos. Kat mana? Saya dekat pasar raya dengan orang rumah saya. Cakap je. Oh ya ke? Berapa lama boleh balik pejabat ni? Bagi saya setengah jam bos, saya balik. Ada tinggalkan bini dekat situ. Awak beli dulu. Bos panggil ni.
Hai, awal sangat pergi shopping ke? Tak ada bos. Tadi kebetulan mak saya kat luar tadi. Ya je. Kau pandailah silat kau kan. Tapi jujur, jangan tipu. Kadang bos tanya tu, bos dah tahu. Janganlah kita tipu. Tu dah rules dia. Amanah, jujur. Jangan tipu klaim. Klaim tidak pernah menambah pendapatan. Klaim cuma cover sebahagian daripada apa yang kita dah keluarkan. Tahu? Jangan tipu klaim. Menginap dekat hotel Oyo, tapi klaim hotel Concorek. Jangan. Jangan tipu-tipu, jangan. Kedua, Concorde lah payah sangat. Tanya daripada atas bising ke bawah. Yang kedua, amanah. Jangan guna peralatan perkakasan pejabat untuk tujuan peribadi. Jangan. Tak amanah kita. Ya. Guna mesin photostat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Guna mesin photostat untuk photostat IC anak untuk tujuan sekolah. Tak ada kena-mengena dengan kerja. Bak kata seorang pemimpin, kalau perkara seperti ini tidak boleh dijaga, macam mana menjaga negara? Kita harus sedar. Macam tu. Dengar. Kan? Benda kecil macam tu, macam mana nak jaga negara? Alah, tak apa, tak luar apa pun, tak halal setitik karbon photostat tu guna untuk tujuan peribadi, tak ada. Sedangkan kat luar photostat sebiji baru selai baru berapa sen je kan. Tu belum cerita lagi pembekal yang berbangsa Cina datang dekat-dekat nak raya Cina, tak ada limau kah? Apa masalah kau tanya limau kat dia? Kat nilai 3 tu lambak jual satu kotak baru RM5-6. Satu kotak. Dan orang tak beli tu, belilah time tu. Kau makan sampai buntang. Jangan letakkan maruah kita senipis kulit limau. Bawa bakul bersiling limau sangat borek, payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Faham? Kalau mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana kau mati tu? Macam ni dia mati tu, kena baham harimau. Ya ke? Ya Allah, besar ke harimau tu? Besar juga. Bagus, steady. Macam mana dia mati tu? Kena gigit anjing, lumpur-lumpur langsung mati berapa orang tu. Nampak? Jaga maruah kita. Faham tak? Jangan. Iya. So saya selalu pesankan orang akan kena tangkap rasuah apa semua. Sebenarnya kadang tak semestinya dia bersalah. Tapi bila kena tu, yang malu tu family. Anak pergi sekolah, bapak kau semalam keluar TV tu. Kena. Mak kau semalam yang ni. Cerita keluar berita, keluar muka tutup dengan kain. Apa? Sudut pecah amanah duit zakat. Ya Allah, apa yang tu? Contoh jangan. Amanah kena jaga. Tahu? Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Dalam bekerja. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kawan-kawan naik, kita pun happy. Macam tu. Nampak tak? Pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat saya kata tu, sedekah tak apa. Share tak apa, benda baik. Ada maklumat bagus tentang ceramah, share dengan grup. Tak apa. Satu, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Kita tengok bos kita, Datuk. Sama duduk dengan saya tadi. Wah, pangkat dia paling tinggi dalam ni. Dalam surau ni, dia paling tinggi sekali. Sekarang saya di atas, dia kat bawah. Cuba fikir. Tak contoh Datuk kan. Nak nunjukkan betapa humble-nya Datuk ni. Aku silap cakap ni, dia tak panggil lagi dah. Tak, maksudnya kita ada time tu saya pula duduk bawah, orang lain pula kat atas. Betul tak? Tapi dalam meeting jangan kena. Tu cakap tadi. Maknanya kita kena belajar jangan semua merendah diri. Tak ada apa pun. Berapa lama Samsul debat ni orang nak dengar ceramah dia? Mungkin 2-3 tahun je lagi kot paling lama pun. Lepas tu dah mula keluar ceramah lain. Samsul debat, debik, debuk semua keluar. Ya. Betul. Berapa hari saya saya baru cerita dengan Datuk tadi. Saya balik pada umrah, terus pergi Jakarta. Berapa hari? Balik pada Jakarta. Selang sehari, terus pergi ke KK. Pada KK pergi ke Putatan pergi ke Keningau Sipitang. Lepas Sipitang balik semula ke KK. Kemudian 1 hari bulan 1 terus naik flight pergi ke Sibu, Mukah, Bintulu, Berkenu. Baru je balik tu lepas. Dah kena datang Seniha.
Kan? Datang sini ceramah kat menara. Pagi-pagi pukul 5 dah keluar. Tu nak cerita. Sampai masa kan. Apa Tuhan tarik? Tuhan tarik masa saya dengan keluarga saya. Ya, tu sebab saya kata tadi. Belajar kita tengok. Jaga hubungan satu dengan lain. Jangan kita sombong. Tak ke mana pun. Ada lebih ni, ada kurang yang ni. Betul tak? Lebih ni, kurang yang ni. Mana ada orang sempurna? Handsome, baik, jujur. Semua ada. Tak ada. Dia mungkin jujur, baik, tapi muka tak handsome. Tak apalah. Tak handsome, tak lawa. Boleh adjust. Tonyo hari-hari putih. Betul tak? Ya. Gigi. Pakai braces ataupun sarung je. Settle. Itu saya kata tadi. Jangan sombong-sombong. Tak usah nak belagak dengan apa. Sampai masa pencen. Betul tak? Saya dulu pengarah undang-undang. Lalu je dekat pasar tu. Pergi je kat pasar raya. Kat kawasan jajahan takluk saya. Bos. Orang saya lalu masuk je tol nilai tu. Clear yang berniaga. Minang-minang tu. Orang Minang yang berniaga buah putu bambu tu. Clear. Saya turun tingkap je. So cermin. Turun. Clear. Kejap lagi budak dia datang. Kita balik. Dia dah tahu dah. Ya dulu. Bila kita dah besar dah. Habis. Tak ada apa dah kelebihan. Tak ada. Biasa je. Besok dah tak jadi penceramah selebriti orang cakap kan. Tak ada dah. Orang tak ada nak ambil gambar dengan kau dah. Tak ada. Ya. Betul. Tu sebab tak usah nak sombong-sombong. Tak ada benda. Rumah besar kita. Ui besar rumah ni. Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Tu dulu. Hari ni orang dah tak peduli dah rumah tu. Ada rumah yang design baru. Tiba-tiba dah ada presin. Putrajaya kan. Putrajaya pakai presin. Tiba-tiba kat Seremban ada taman perumahan pakai presin. Ni lah nyampah lagu. Rumah tak berapa lorong pakai presin. Nyampah lagu. Ya. Semua nak berlumba untuk benda macam tu. Kereta baru. Apa lama baru? Kawan juga ekor lawa tu kata ni lawa betul. Tiba-tiba dah berapa generasi dah. Tiba-tiba dia lagi baru lagi. Sentiasa. Beli handphone baru, beli hari ni, esok dah keluar baru. Nak cakap apa? Penyanyi tu hebat dulu nyanyi. Dia punya note dia tarik sampai ke langit tu. Masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri, bukan lagu orang. Lagu sendiri tak boleh nyanyi dah. Saya berbual dengan Datuk Nora Arifin. Datuk Nora, masa berlalu tu kan. Dia tanya ustaz, sebenarnya bila kita dah meningkat usia, note lagu tu pun kena adjust balik. Supaya bunyi dia macam sama, tetapi dia tak perlu tarik tinggi. Sebab usia ustaz, saya pun dah tak boleh dah. Ya ke? Jadi bila tu dia nyanyi masih okey sebab dia dah adjust note tu. Kalau kau paksa juga ikut note yang tinggi tu, yang ke langit tadi tu, dengan kau ke langit. Mak kau dah tak mampu. Iya, itu cerita dia. Pelakon dulu, hebat jadi hero kot. Hero dalam Malaya. Watak bapak dah sekarang. Rosyamno berlakon jadi bapak dulu. Tailong dulu sekarang. Marah Rosyamno kat aku. Kau balon aku ustaz kau main. Dia sound dia tu. Kau main ni kau balon aku Tak ada, tak maksudnya. Tapi tu Rosyamno tak sombong. Nak sombong apa. Sampai masa kan itulah dia. Tengok malam raya. Itulah watak kita tengok. Aku yang pening tu tengok. Aku tengok, bila tengok tahun baru Cina, elok je movie dia. Happy ending. Drama Melayu malam namanya tersungkup dekat dondol lah, apalah mati malam tu semua mati saja. Tak boleh kau bagi filem happy sikit malam raya tu. Masa tu lah yang naik troli tu siapa? Pondok buruk. Masa tu lah kau kona masuk dalam sawah tu apa hal? Dalam maknya sama tiap-tiap tahun azab aku tengok dah Mazhar Nawawi tu. Cuba bagi drama happy sikit malam raya kot. Ni contoh cadangan. Ya. Cuba buat cerita keluarga bahagia. Perempuan itu. Tajuk perempuan itu tapi menyalahkan lelaki. Apa hal? Saya tengah nak siapkan satu drama, tengah siapkan skrip dia. Lelaki ni. Macam tu. Macam tu lah moral dia. Bila bawa tu dia bawa pada idea kadang-kadang. Tu kan. Iya. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni tak baik untuk organisasi. Kita seolah-olah kita akan berlumba jatuh. Akhirnya satu organisasi boleh jatuh disebabkan ketidaksepakatan dan sepaduan ahli-ahli dalam organisasi.
Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak boleh tengok orang lebih. Apa maksud dengki? Tak boleh tengok orang lebih. Tak boleh tengok orang berjaya. Tak boleh tengok orang senang. Itu dengki. Dan satu lagi definisi dengki, kalau ambil lah maksud saya bagi ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Apa dia? Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Tuhan dah tentukan dia naik pangkat, kita macam mana dia boleh naik weh? Kau petikaikan dia atau petikaikan Allah yang mengizinkan keputusan tu? Itu cerita dia. Kan? Betul, kadang rezeki lain Tuhan bagi kat kita. Tu je. Jangan dengki-dengki dengan orang. Tuhan bagi, kita bagi. Kita tak naik pangkat, tapi kita boleh balik on time petang. Balik sampai rumah pukul 6 lebih, pukul 7, suami kata, hari ni tak payah masak, abang masakkan lah. Abang, mari kita makan pergi mandi siap, kita makan. Happy tak? Happy. Dah siap-siap semua, jom kita pergi pasar malam. Betul. Tanya Datuk, Datuk last pergi pasar malam bila tu? Betul. Bila lah Datuk pergi pasar malam? Datuk ingat lah? Sabtu, baru ni pergi. Oh, Datuk okey lah. Saya sendiri pun dah lama tak pergi pasar malam. Betul. Kadang disebabkan terlampau sibuk, tak boleh nak pergi pasar malam. Kalau boleh pergi pasar malam, kan ada jadual pasar malam kat Peti Ais korang tu kan. Isnin mana, Selasa mana, Rabu mana. Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil, cakap aja. Wah, bapak dah steady tak steady. Jagung, corn in cup, jong taufu fah, itu je. Pasar malam, jangan pasar raya. Kalau KCC, meninggal weh. Nak apa? Ambil. Oh, jangan. Saya kalau drive tu bawa kereta, bang, KCC jauh tak bang dari sini? Dah tak ada dah, tutup. KCC dah tutup. Muffin RM35 gila betul. Bapak aku pakai tepung apa? Saya kata. Saya ni orang kampung. Saya ada sekali tu pergi KCC, ada sidang akhbar TV Hijrah tentang program Ramadan. Saya datang lah. Jam saya tertinggal. Lepas tu belilah jam-jam yang murah, salah masuk ada satu kedai tu. Kedai tu jenama dia mula daripada H. Tu salah disebut sebab dia tak taja macam kita hari ni. Dia tunjuk yang nampak rangka tu 135,000, 200,000. Yang datang tu siap dengan ada kain macam ni, siap pakai bow ni macam mana. So awak pun tanya, so which is the cheapest one? So the cheapest one sir? Ya sir. Yang lambak tu pun, yang dia lambakkan tu 35,000 satu. Macam mana aku nak keluar dari sini? Jenama tu mengingatkan saya tentang perhubungan dengan Allah. Jenama tu ada sikit-sikit bunyi dia tu. Hablum minallah, hablum minannas. Datuk tahulah kan jenama ni kan? Datuk tahu kan? Oh, menyesal aku salah masuk. Aduh, speaking berabuk lah, tapi duit tak berapa berabuk kan? Iya. Itu cakap dia, tak adalah. Tak usah, jangan dengki-dengki orang. Biarlah kita pakai, biarlah rumah kita kecil, kan? Biarlah rumah kita kecil, biarlah rumah dia besar, sunyi dia tak ada orang sama. Nampak tak? Biarlah kereta dia kereta imported car. Kita Grand Liviva 660 lah tu. Syukur. Bila time service, kau boleh dengar lagi ayat. Berapa cik? 300 lebih. 350 ringgit. Kau tahu kira balik. Suruh kira balik 300 lebih tu. Kau bayangkan yang kereta import tu. Macam ni aja. Selamat datang ke itu dia 2,000 tu. Belum tukar barang tau. Tu saya kata belajar syukur. Jangan dengki-dengki dengan orang, tak usah. Bini orang tu lawa. Jangan. Bini dia nampak lawa sebab kita tak hari-hari tengok dia. Isteri kita dulu pun lawa. Cuma kita terkejut tengok jelmaan dia lepas dapat rumah. Ya Allah.
Dekat luar memang kan cicit-cicitnya macam ni. Kau tengok balik rumah ni sama je. Balik rumah kembang tu. Buang tudung kembang pakai baju binatang. Sama je. Bini-bini orang pun sama kat rumah macam tu. Lepas tu mula dia loudspeaker cari habitat kan. Pergi mandi, Astaghfirullahalazim. Malu marah nak. Betul. Tak usah dengki-dengki orang, tak baik. Jangan contoh dengar orang lain. Dengar bos kita dapat pergi haji tahun ni. So kalau dia macam ni, kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Said Abdul Kadir kata, kalaulah kawan kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah dia. Tak rasa apa-apa. So, dengar-dengar bos dia dapat pergi haji tu ni. Alah, dengar kat tu. Dia tak rasa apa. Dengki dah dia. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Yalah, dengar kat tu semalam dah 15 orang kot. Dia salah seorang tu kot. Tak rasa apa. Dengar-dengarnya dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang ni. Makna dengki dah ada. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Yalah, semalam Kementerian Umum 20,000. Yalah, ramai kot. Macam tu je. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak boleh dicuri duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai, maknanya confirm dengki. Dia sepatutnya dengar bos kita dapat pergi haji tahun ni, happy semua. Ya ke? Ya Allah, Alhamdulillah. Aku nak jumpa lah Datuk. Kalau Datuk pergi nanti, Datuk doakan saya, mudah-mudahan saya dapat pergi juga, InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haram melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Belum. Mati balik 3 kali. Tapi lebih buat rayuan lah. Sekarang ni pun hari ni ramai orang tak tolong. Ustaz-ustaz kan kena boleh lah tolong. Aku dah tanya dah. Tahun ni saja nak settlekan yang tertunggak 2009. Macam mana tu? Jadi tak usah lah. Kalau nak bayar yang mahal punya. Tu ada package. Minimum 79,000 bilik berempat. Maksimum 300,000 bilik berdua. Laki bini pergi, kau beli rumah. Macam tu kan. Oh, jatuh. Mana ni tandanya ceramah dah nak habis. Okey. Jadi mana kata jangan dengki. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat dia. Alhamdulillah, ya ke? Papa boleh minta tolong dia. Macam itulah. Dengar-dengar kawan kita beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah rajin tumpangkan kereta. Boleh kita tumpang naik kereta dia, tapi isi minyak bawa tidur. Happy. Dengar-dengar kawan kita, anak dia dapat semua ya Allah, tak sangka ada juga staff kita yang anak dia pandai. Macam tu. Happy. Dengar-dengar kawan kita tu lah, yang tu lah, yang ayah kawan kita yang tu. Siapa yang umur 85 tu? Kenapa? Dia kahwin, biarlah dia kahwin. Kan dia lama hidup seorang. Bapak dia tu. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25 weh. Terangkat rupiah weh. Laki 85, bini 25. Cuba cakap dengan baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey. Kadang-kadang umur perempuan, kadang-kadang ada umur perempuan nak bukan sini, tempat lain. Mulut dia cepat. Malam pertama mati tu. Cuba cakap elok-elok. Kalau kau marah pun kau tanya lelaki, kau tanya perempuan tu, "Dek, nak tanya apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu, bukan umur dia dah banyak ke?" Macam mana saya nak cakap Pertamanya dia pandai bergurau. Lepas tu romantik orang tua tu. Kita makan pun suap. Walaupun kadang-kadang masalah tu biasa lah. Masalah apa pula? Kadang bila suap tu, abang itu telinga. Dia kata dia tak perasan kan. Tak apalah. Tapi itu tu. Sinilah bang. Tak apalah. Dia bahagia macam tu kan, okey lah. Kadang bila saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangkan nak balas apa. Doakan yang baik-baik sudah. Jangan dengki-dengki dengan orang. Ingat, dengki sama hati ni kita musuhkan apa Allah tentukan untuk orang lain. Hikmah saya dah cerita tadi, makna percaya ada kebaikan Tuhan nak bagi. Kemudian apa? Tanggungjawab. Jangan gemar salahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Dia salahkan orang. Dia letak file database saya tak tahu.
Kenapa kamu letak dia? Saya diarahkan. Tu saya letak atas meja dia. Siapa arahkan? Dia. Semua salahkan orang. Tak ubah cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Makan dedak. Kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Tak nak makan. Tengoklah tu. Dia orang hafal lagi lagu tu. Sesaja je cuba ada eksekutif menjawab lagi. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Berapa ekor katak panggil semalam yang hujan lebat semalam tu? Kan? Tak. Sebenarnya lagu tu nak ajar kita tentang jangan menyalahkan orang. Akhirnya banyak-banyak binatang tu, seekor binatang yang paling gentleman. Ular. Bila dia tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab 3 kali ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Bila kita tanggungjawab, dia tak ada soalan lah. Ni, kan saya bagi file kat awak. Kenapa tak siap lagi ni? Minta maaf bos, memang salah saya. Saya yang terpapar pandang. Sekarang saya sendiri yang cuai. Okey, sekarang bos nak saya buat apa? Simple. Tak payah lengah-lengahkan lagi. Mengaku je. Itulah yang biasa lelaki lakukan. Okey, fine, salah I. Fine. Dah, cukup. Diam. Diam. Okey, dah. Salah I. Okey? I mengaku salah. Itu lelaki. Sebab lelaki dia tak suka panjang-panjangkan cerita. Orang perempuan, okay, fine, salah I. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda. Dia nak explain kali. Dia nak explain kali. Nak hurai lagi. Sebenarnya you kena ingat. Orang lelaki kena faham. Tu pattern dia. Okay. Kemudian respon positif. Setiap kali ada arahan terbaru daripada management tentang kerja, positif. Ada sebab-sebab biasanya bos takkan keluarkan arahan melainkan setelah dia bincang dengan dalam mesyuarat pengurusan. Faham? Mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah macam ni, kita pun mulalah marah kat notice board tu. Sudahlah, pergilah bila jalan lah. Dia tak pernah fikir kita ke, main mati ke baik lah, apa. Yang seorang tu lagi lah, korang bermuda buatlah, akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula, pernah dengar tu ayat tu? Kita pun baca balik, kepada anak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun, memandai je. Dia selalu pakai ayat tu. Korang membuat lah, akak nak pencen lah. Tak ada, arahan tu untuk semua. Buat dulu, baru kita tahu ada sebab, ada something yang pihak manajemen nak achieve. Buat je. Dan yang last kali macam saya kata tadi, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas ni, buat tidak mengharapkan balasan, wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Ya. Kita ni pelik pula, aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak, makna tak ikhlas. Kan? Iya, cuba tengok mak ayah kita dulu bila tolong kuni kenara kat kampung, bila dia cakap kan, terima kasih lah banyak kau tolong aku. Kan ada lah kau sikit aja ni, terima kasih. Kena marah, terima kasih. Itu ikhlas. Faham? Aku tolong tak ada apa-apa lah, memang macam ni kerja aku senang aja, kau terima kasih, marah. Itu beza dulu dengan sekarang. Dan satu lagi yang paling besar sekali, paling mendalam sekali masuk ikhlas, buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanya daripada Tuhan semata-mata. Saya ceramah hari ni, saya tak tahu pun bayar berapa ni. Macam tu lah tahap ikhlas ni saya. Betul. Kau tak bayar pun untuk saya, macam mana? Aku tunjuk je pas pelawat dengan aku balik lah. Takkan nak menganggantan tak ada. Betul. Ikhlaskan nanti. Sebab yang penting orang nak dengar ceramah saya, alhamdulillah. Nampak tak? Berturun. Sampai turun nak dengar ceramah. Daripada atas tadi, tak apa benda buraknya kat atas.
Alhamdulillah. Nampak tak? Tu saya kata, Alhamdulillah. Orang doakan kita sihat, selamat. Okey. Hari tu kan dengar tak yang viral Samsul Bab meninggal itu? Kan itu kan? Kelang kabut aku balik rumah. Awak tak tahu cerita. Tiba-tiba kebetulan nak balik umrah, cerita tu jahat betul. Kan? Macam-macam sekarang ni. Tu dia. Jadi mana kata, ikhlaskan hati kita. Sebab apa kita kerja dengan ikhlas ni semua, buat benda-benda baik ni, akhirnya yang kita nak kejar apa? Yang kita nak kejar apa? Yang kita nak kejar adalah kebahagiaan. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah kebahagiaan. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kaya sampai bila pun tak kaya. Nabi sebut apa? Bagi 2 lembah emas, saya akan minta lembah yang ketiga. Itulah anak-anak Adam. Tak pernah cukup. Tak nak dapat bahagia, kerja mestilah capai satu standard, iaitu tak sampai jawapan. Balik semula. Kalau nak capai kebahagiaan, dalam kerja buat sesungguh supaya kerja tu sampai satu tahap berpadanan ya, berkat. Ya Allahu Akbar. Yang penting berkat. Keberkatan tu kita kerja berkat. Hari ni dapat dengan ceramah berkat. Kan kerja, Alhamdulillah kerja dapat siap on time, berkat. Kerja dipermudahkan, berkat. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi dengan orang. Pada orang yang tak berkat, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Itu pertama. Kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, pegang tangan isteri tengah basuh pinggan. Sayang, dah masuk dalam. Masuk dalam, tak apa, abang sambung. Suami sambung dengan pakai baju korporat logo Petronas. Tak kisah lah kan logo apa kan. Pakai baju korporat ni, pakai kot lagi. Masuk. Bahagia tak orang perempuan tengok suami macam tu? Bahagia, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Dia rasa happy dah. Ataupun suami balik, nah saya ambil ni voucher spa muslimah ni, nak pergi hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak abang jaga, pergi je. Abang pergi. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang susahkan abang aja. Tak susah apa pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang ajar macam jantan tu. Tak adalah abang dah bayar dah, abang dah bayar. Happy tak? Happy. Terus suami balik, sayang, bancuh air kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Suami balik tak pernah lupa bawa balik kuih, bawa balik makanan untuk kita makan sesama. Hari ni abang bawa balik kuih, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang? Ya betul abang ni. Kuih apa abang bawa balik ni? Kuih kapel. Kuih kapel? Mana tu kuih kapel? Kau tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel macam ni kan. Baru tahu tu kuih kapel. Makan bersuap kau. Mama. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Kadang ada anak bagus akademik, ada anak bagus dalam bidang kemahiran, ada anak memang profesional kan. Ada anak tu dia pula mungkin dia berjaya dalam subjek terbaik, mungkin dia dapat sasiah terbaik, pakaian terbersih. Darjah 1 dapat anugerah kelas terbersih pun bangga mak dia cerita. Mak semalam maklum dapat anugerah, dia kan ketua kelas, bangga. Seorang ibu boleh menitis air mata tu tengok anak konvo. Bang, anak dia tu konvo bang. Suami kata kau sabar banyak. Ini konvo tadika ni, bukan konvo kolej. Konvo tadika pun jantunnya nangis, kebayangkan. Belum konvo universiti lagi tu. Tadika pun sekarang ni konvo main-main. Keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah buat benda-benda baik. Mudah nak sedekah, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji. Program macam ni cepat datang. Mudah dia datang, dia join sekali. Kan? Maknanya itu pun tanda keberkatan. Keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat datang kita. Tak. Itu kau yang order. Sebanyak-banyak barang order, lepas tu berkat datang.
tak. Kau yang order tu tak kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kesimpulannya saya nak ambil beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi pesan anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Tak pernah cukup, tu satu. Kedua, Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal. Dengan jaga amanah jadi halal. Kadang kita kerja makan gaji, betul makan gaji. Halal lah, confirm halal. Belum confirm lagi kalau kita tak jaga amanah. Nampak? Jaga amanah. Cari rezeki yang halal. Nabi kata apa? Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap apa? Tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Maknanya memberi lebih baik pada menerima. Beri je dalam kerja ni. Tentang terima biarlah Allah tentukan. Macam tu kat rumah tangga, baik suami baik isteri. Kalau kita sebut-sebut aku kahwin dengan dia tak dapat apa, kau takkan bahagia. Aku hari ni balik ni nak beli ni lah untuk isteri aku ni nak beli ni lah, aku nak beli. Pedulikan, alah takut bini, pedulikan orang cakap. Alah kau layan sangat laki kau tu. Aku bangga nak masak untuk suami aku yang ni lah, aku nak try lah masak macam ni lah. Sentiasa memberi. Tengok mak kita kenapa bahagia di hujung usia dia. Kenapa? Sebab daripada dia kecil, daripada dia masih kuat, dia jaga kita. Sebab dia nak bagi je. Dia tak pernah tanya pun dia dapat apa. Akhirnya anak-anak yang berlumba-lumba nak bagi kat mak kita sebab berkat tu tadi. Ya. Kemudian Nabi juga pesan, banyakkanlah melihat di bawah daripada melihat di atas. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya lah, boleh kaya punya. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ingat tu. Dan hidup kita ni tuan-tuan, saya ulang balik, tadi saya pernah sebut, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Dan ingat, hidup kita antara B and D. B and D, birth and death. Hidup kita ni, tengah-tengah ni, antara B and D, birth and death. Antara huruf B dengan D, ada satu huruf kat tengah-tengah dia, apa dia? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Hidup dengan amanah, hidup dengan berkat, insyaAllah kita bahagia. Kita pilih untuk langgar amanah, kita pecah amanah, kita jaga, kita tak jaga kerja kita. Kita main cincai-cincai aja, kerja lebih kurang aja. Asal boleh tadi. Akhirnya kita tak akan capai kebahagiaan. Akhirnya kita asyik komplain, mungut hidup. Kenapalah hidup aku macam ni? Kenapalah aku ni tak bahagia? Kenapalah hidup aku jadi macam ni? Cukup-cukuplah. Ya? Dalam Quran pun sebut, sesungguhnya manusia itu dijadikan berkeluh kesah lagi kikir. Itu naturalnya manusia. Tapi nak jadi hebat sikit, bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan mungut, sentiasa baca hikmah yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya faham signal-signal diberikan tu, saya faham. Kalau duduk beralih-alih tu, kejap melunjuk, kejap apa tu, saya faham. Bila saya pandang dia baru dia beralih. Mana dia nak biasa nampak dia beralih tu. Dan macam ni ketuk-ketuk lutut, insya-Allah saya faham. Saya ada seorang penceramah sangat memahami kehendak audiens saya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepadan-padan tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah, salah tu. Tenang-tenang di laut. Sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjung menyebut ini rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.